الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. Alhamdulillah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala. Ibu Maimunah Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pengajian kita pada malam ni. Kita terus, saya cakap tadi, kita terus ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8. Siang tadi kita bincangkan ayat ke-8. Tiba-tiba handphone saya ni mati. Handphone saya mati. Bateri dia habis. Saya ingatkan charger tu masuk, pun charger tu tak masuk. Tak apalah. Malam ni mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita ibu ayah, insyaAllah ya. Okey. Ayat ke-8 surah Al-Kahfi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Shadaqallahul azim. Wa inna, kita tengok dulu ibu ayah, ikhwah dan akhwat, kalimah wa inna. Wa inna tu waw saja terjemahnya dan. Waw saja terjemahnya dan. Inna, terjemah inna ibu ayah, sesungguhnya kami. Terjemah inna, sesungguhnya kami. Biasa jumpa kan? Kalau inna saja, kalau kita jumpa, kita ulang kaji balik ya. Kalau kita jumpa kalau kita jumpa inna saja begini, inna saja terjemahnya sesungguhnya. Inna nun pendek begini, inna sesungguhnya. Kalau kita jumpa macam ni ya, saya tulis ya. Ini sesungguhnya aku. Kalau jumpa ini ada ya kat belakang tu, sesungguhnya aku. Dan kalau kita jumpa inna begini, inna di sini maknanya sesungguhnya kami. Biasa kan ibu ayah jumpa inna dalam Quran? Biasa kan? Biasa. Kalau jumpa inna, sesungguhnya kami. Jadi, wa inna dan sesungguhnya kami. Kami di sini siapa ibu? Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dah bincang dah bila Allah Ta'ala yang Maha Esa menggunakan kami merujuk kepada dirinya yang Maha Esa. Apa tujuannya? Kita dah bincang beberapa kali. Okey, ibu cuba komen. Cuba sesiapa komen apa tujuan saya minta gunakan kalimah yang saya sebut tu. Untuk apa? Untuk men apa tu? Kak Ros menganggungkan boleh? Menganggungkan betul, tapi saya nak satu kalimah Arab tu. Apa dia yang saya beri? Betul Ibu Maimunah ya, mentakzimkan. Mentakzim. Melayu kata takzim, Arab dengan ain, ta'zim. Ta, ain, za, ya, mim.
Cari seterusnya. Ta, ain, za, ya, mim. Menjadi ta'zim. Nampak tu. Betulnya Ustazah Safia ta'zim. Okey. Apa dia makna ta'zim? Ta'zim maksudnya mengagungkan. Kalau kita dengan nama Allah Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Azim maksudnya yang maha agung. Azim maksudnya yang maha agung. Kalau ta'zim mengagungkan ataupun yalah, ta'zim terjemahnya mengagungkan. Jadi bila Allah gunakan kami merujuk kepada dirinya yang maha esa, itu Allah Ta'ala sedang mengagungkan, menta'zimkan dirinya sendiri dan layak pada Allah Ta'ala ya. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Dah 40 dah, Masya Allah ya. Okey, ni kalau kelas dekat Dewan Masjid ni, separuh dah ni. Kalau masjid tu boleh muat 100 orang, musim PKP ni kena bagi 50 orang dan nak penuh dah. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Jadi in wa inna dan sesungguhnya kami laja'iluna. Laja'iluna ni kena fokus ya. Laja'iluna ni boy ya. Okay, saya buat bintang begini. Kita nak bincangkan kalimah laja'iluna saja. Siang tadi kita dah bincangkan laja'iluna, lam sahaja perkataan lain, ja'iluna perkataan lain. Nampak? Ada dua perkataan. Lam lain, ja'iluna lain. Untuk lam saja yang berbaris atas, la ni, berbaris atas, la ja'iluna, lam itu saja, nama lam itu adalah lam ta'kid. Lam ta'kid. Namanya lam ta'kid. Apa dia maksud ta'kid? Ta'kid maksudnya penegasan. Makna ta'kid adalah penegasan. Penegasan maksudnya macam ni, Ibu ya. Ayat ini akan ada satu perkataan yang menegaskan ayat tadi. Contohnya, cuba ibu tengok terjemah la ja'iluna. Ja'iluna maksudnya menjadikan. Ja'iluna menjadikan. Tapi sebelumnya mesti ada perkataan pasti ataupun benar-benar ataupun sungguh. Ataupun apa-apa perkataan lain yang menguatkan makna terjemahan tadi. Ja'iluna menjadikan. Sebelumnya mesti ada pasti ataupun sungguh-sungguh ataupun benar-benar apa saja perkataan yang menegaskan. Sekarang ni ibu tengok terjemah Quran masing-masing dan cuba terjemahkan lam sahaja pada la ja'iluna. Terjemah lam saja, apa terjemah pada Quran terjemah ibu ayah. Akan kurang tepat ibu? Boleh, tapi kurang tepatnya telah pun tak kurang ibu ya. Tengok ada orang punya benar-benar, itu takkid. Takkid ni tegas, benar-benar. Kami benar-benar. Okey, betul. Benar-benar betul. Okey, nampak tak? Kalau ibu-ibu punya terjemah akan, tak nampak makna takkid tu. Tak nampak makna takkid. Betul terjemah akan, tapi dia kurang tepat. Kalau nak tepat, terjemahnya ada benar-benar. Kenapa? Kerana nama lam tu lam penegasan, lam takkid. Okey. Ataupun tengok Ibu Yahamir, Ibu Bahariah yang guna nama Yahamir. Okey. Terjemahnya sesungguhnya. Boleh? Sesungguhnya pun boleh. Jadi lam tu ibu tengok terjemah masing-masing ya. Lam itu laja'iluna, lam baris atas itu saja. Boleh terjemah benar-benar, boleh terjemah sesungguhnya. Masya Allah. Okey. Cukup sampai Ibu Puan Umi itu saja. Lepas tu dah tak payah komen. Cukup sampai Ibu Puan Umi saja. Lepas tu dah tak payah komen. Cukup sampai situ. Okey. Ya, apa yang ibu kena faham untuk huruf lam saja, terjemahnya benar-benar ataupun sesungguhnya. Kenapa? Kerana nama lam tu lam takkid. Apa dia makna lam takkid? Lam untuk menegaskan kalimah dalam ayat tersebut. Jelas ya? Okay. Tengok pula pada ja'iluna. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi ja'ala. Mudhari'nya yaj'alu. Yaj'alu. Kita ada fi'il madhi past tense ja'ala, mudhari'nya yaj'alu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, ja'ala ni berapa huruf? 3 huruf kan? Ada 3 huruf. Okey, soalan saya, ia adalah ja'ala ni fi'il madhi ni, fi'il madhi ja'ala 3 huruf semata-mata ke ataupun ada tambah apa-apa? Ja'ala ni 3 huruf semata-mata ke ataupun ada tambah apa-apa? 3, maksudnya 3 semata-mata lah Kak Ros ya. Semata-mata betul.
Maka ain lam mim, alima, telah mengetahui. Orang yang mengetahui, orang yang ada ilmu, fa'il, alim. Itu isim fa'il. Lagi-lagi. Jahula, jim halam ya. Jahula, telah jahil. Orang yang jahil, orang bodoh, jahil, fa'il. Okay. Maka kat sini, ja'ala telah menjadikan. Ja'ala telah menjadikan. Maka isim fa'ilnya, kalau mufrad, saya tulisnya, ja'ain bari bawah. Ja'ilun. Ja'ilun. Mana tanwin ni? Okey. Ja'ilun. Tu kalau seorang yang menjadikan ja'ilun. Kalau dua orang, apa ibu ya? Saya tulis pakai handphone memang kecil, tak nampak. Okey. Kalau dua orang akan jadi ja'ilani. Nampak saya tulis baris yang penting saja. Dua orang ja'ilani. Kalau ramai, jamak, dia jadi ja'iluna macam tu. Ja'iluna ni jamak. Ramai. Macam kita lah, seorang orang Islam, Muslim. Seorang orang Islam, Muslim. Kalau nak jadi mana dua orang, tambah alif nun. Dua orang Islam, Muslimani. Kalau ramai orang Islam, Muslimuna. Itu ramai. Tambah waw nun ada makna ramai. Maka ibu ayah, tengok kat sini. Wa inna, sesungguhnya kami, la saja pendek la tadi, la bari atas tu, lam takkid tu, pasti. Kami benar-benar, kami sungguh. Ja'iluna, terjemah ja'iluna menjadikan. Jadi, kita fahamlah. Oh, kalau ada tambah akan menjadikan, akan itu tambahan saja. Makna betulnya menjadikan. Tapi bila ada makna akan, itu menunjukkan benda itu akan dibuat. Okey? Tapi tak apa. Soalan saya, kenapa Allah gunakan ja'iluna? Kan itu jamak. Bukankah kalau mufrad singular kita gunakan ja'il? Allah Ta'ala bilangannya mufrad, bilangannya asa. Bilangannya asa. Ya? Allah Ta'ala bilangannya asa ibu ayah. Sepatutnya ja'il lah. Tapi kenapa dia gunakan ja'iluna? Soalan saya ibu, kan betul-betul jawapannya. Kenapa Allah gunakan ja'iluna? Kenapa tak gunakan ja'ilun? Kenapa? Itu soalan saya. Cuba jawab. Tak apa, salah pun tak apa. Tapi pastikan fikir dulu sebelum jawab. Sebab pada kalimah inna ada alif. Okey, bagus. Masya Allah. Okey, bagus. Kak Dora pun bagus. Masya Allah. Ustazah Safia pun. Masya Allah. Jadi, ibu ayah, kita guna inna kan? Inna tu untuk mufrad ke jamak? Ibu Rahil salah. Bukan saya tunjukkan kebesaran Ibu Rahil. Okey. Pasal inna jamak, maka dia punya pun ikut sama. Ja'iluna pun jamak juga. Kalau Allah guna inni, maka ja'ilun lah. Kan? Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tak kala berkata Tuhanmu lil malaikah, kepada para malaikat, ini ke inna tu Allah sebut ini, sesungguhnya aku. Bila aku maksudnya singular, mufrad. Ini, maka lawannya ja'ilun. Kenapa ja'ilun? Pasal ini mufrad. Tapi dalam ayat ni Allah gunakan ini ke inna? Allah guna inna. Maka inna la ja'iluna, lam tu tambahan depan tu. Fokus pada ja'iluna saja. Ja'iluna. Kenapa ada waw nun? Kerana Allah mulakan tadi dengan inna. Okey. Jadi wa inna la ja'iluna, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan. Akan tu pun dalam bracket. Asal maknanya sesungguhnya kami benar-benar menjadikan. Tetapi kalau ada Quran terjemah tambah akan tu biasanya dalam bracket. Kalau tak ada bracket pun tak ada masalah. Jelas ibu ayah? Jadi tengok, sesungguhnya kami, lam tu memberi makna
takkid penegasan, benar-benar menjadikan. Baru saya nak ibu-ibu terjemahkan wa inna laja'iluna. Full. Wa inna laja'iluna. Daripada waw sampai laja'iluna. Okey, baru terjemahkan. Terjemahkan semua sekali. Wa inna laja'iluna. Tengok terjemah masing-masing. Saya tunggu. Okey, Kak Adora dan sesungguhnya. Nampak? Ada waw tu. Waw dan sesungguhnya kami. Inna laja. Nampak tak? Ada benar-benar. Benar-benar menjadikan. Haji Kusairi pun sama, Masya Allah. Inilah terjemah yang betul. Ambil Kak Dora dengan Haji Kusairi. Ibu Rahil pun sama. Masya Allah. Okey. Nampak tak terjemah tu? Barulah kita boleh faham setiap kalimah tu dengan baik, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey, Masya Allah. Sampai setakat Ibu Fifah, Ibu Asimah betul. Mantik Zahara. Dan kami benar-benar betul. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan sesungguhnya, lagi tepat, ada sesungguhnya kerana ada inna dan ada benar-benar kerana ada lam tadi. Okey. Cukup sampai Ibu Maimunah Kadir. Cukup. Yang lain tak payah komen. Okey, cukup ya. Okey. Semua boleh dengar ya, insya-Allah. Cukup sampai Ibu Maimunah Kadir. Dan tak payah tambah terjemah lagi, cukup. Semua terjemah cantik dah, Masya Allah ya. Okey. Saya letak bintang. Bintang ni untuk memisahkan. Kita nak bincang yang seterusnya pula. Okey. Ma 'alal ardi. Itu ayat 7. Ayat 8. Ma 'alaiha. Jadi Ibu Ayah, kalau ayat 7 Allah bagi tahu sesungguhnya kami menjadikan apa atas bumi ini sebagai perhiasan. Ayat 7 Allah sebut kami jadikan semua atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Tapi dalam ayat yang ke-8 Allah sebut pula la ja'iluna, kami akan menjadikan ma, apa yang, terjemah ma di sini apa yang. Kita dah belajar pagi tadi, kalau ma ni ada banyak terjemah ma secara umum, ma saja dalam bahasa Arab ada banyak terjemah, bukan dalam konteks ayat ni. Ma secara umum dalam Quran, dalam bahasa Arab ada banyak terjemah. Ada ma terjemahnya apa? Apa soalan? Apakah? Contohnya, ma ismuka ataupun masmuka, apa nama kamu? Itu apa? Ma tu terjemah. Ada ma terjemah tidak. Contohnya, okey, ma raja'a Muhammad ila al-qaryah. Ma raja'a, tidak balik Muhammad ke kampung. Tu ma memberi makna tidak. Ini Ibu tak payah salin lah, dengar sajalah. Ada ma terjemah selagi mana. Ada ma terjemah apa yang. Ini ma terjemah apa yang. Ma ni ada banyak terjemah. Antara terjemahnya adalah apa yang, dan di sini terjemahnya apa yang. Okey. Saya ulang. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la saja benar-benar, ja'iluna menjadikan ataupun akan menjadikan, ma apa yang, alaiha di atasnya. Okey boy, agak-agak alaiha, ha tu untuk muannas kan, untuk feminin. Kalimah yang feminin. Okey. Kemana kembali nya tu? Nya tu kembali pada perkataan apa? Alaiha ke atasnya. Ma alaiha, apa yang di atasnya. Alaiha terjemah di atasnya. Nya tu apa? Nya tu betul Ibu. Nya tu al-ard, bumi. Nya tu kalimah al-ard, bumi. Jadi Ibu yang boleh tulis ya, point dalam catatan untuk surah Kahfi ni, kalimah al-ard itu adalah kalimah muannas. Saya dah berikan dalam audio syarah. Cuma saya nak bagi tahu pada ibu-ibu ayah semua, untuk surah Sajadah dan surah Kahfi, intake yang sekarang ni, yang akan mula ni, yang sepatutnya mula hari ni tapi saya tangguhkan sampai 10 Julai, ini adalah intake terakhir, dan lepas ni saya tak ada lagi buat harfiah secara pengajian harfiah online secara audio, dah tak bagi dah lepas ni. Sajadah 1 sampai 10 ni yang terakhir, dan Al-Kahfi intake ke-6, intake ke-5 adalah yang terakhir. Lepas tu saya dah tak buat lagi dah. Pengajian harfiah secara audio. Audio semuanya kaedah saja, nahu ataupun sorof, kaedah saja.
Jelas ya? Jadi siapa yang tak sempat lagi masuk daftar untuk surah Sajadah, diorangnya seikhlas hati, lepas habis kelas ni, kena cepat-cepat maklum pada saya. Okey, ataupun surah Kahfi, ada 2 surah. Okey, buat ya. Saya ulang balik. Alaiha, atasnya, nya tu bumi. Maka kalimah al-ard adalah kalimah mu'annas. Ustaz, bukan mu'annas ni biasa ada tamar butah ke Ustaz? Contoh, guru lelaki mu'allim, guru perempuan mu'allimah, ataupun ustaz, ustazah, ada nampak tamar butahnya. Ataupun kalau benda sayyarah, kereta, sayyarah, ada tamar butah, nampak tamar butah tu tanda kalimah tu mu'annas. Tapi kalimah al-ard tak ada pun tamar butah, mu'annas juga ke? Jawapannya ia adalah mu'annas. Cukup tahu ia adalah mu'annas. Jadi kalau nak tanya detail kan, takut ibu-ibu ayah semua jadi berat. Jadi berat. Kalau kita belajar al-ard ni di asal, kalau kita tasghirkan dia atas kalimah uraidah. Apa pula tasghir? Apa pula uraidah? Akan pening kepala. Umum semua kena tahu, semua sekali kena tahu ibu ayah. Al-ard adalah mu'annas. Cukup tahu itu. Maka oleh kerana itu dia mu'annas, Allah gunakan alaiha, ke atasnya, nya tu al-ard. Jelas? Kalau muzakkar alaihi. Kalau muzakkar alaihi. Kalau mu'annas alaiha. Jadi kenapa saya tekan? Kerana ibu penting setiap satu kata ganti nama, setiap satu dhamir dalam bahasa Arab, kita kena tahu mana tempat kembalinya. Ibu, cakap ibu ya. Tadi saya nampak dia orang. Tadi saya nampak dia lah. Tadi saya nampak dia. Ibu faham tak saya cakap? Tadi saya nampak dia. Faham tak dia tu siapa? Tak faham. Kenapa tak faham? Kenapa ibu-ibu semua tak faham? Pasal saya tak sebut. Saya tak sebut sebelum ni. Dia tu sepatutnya, dia tu adalah kalau saya kata, ibu, tadi saya nampak Mustafa. Tadi saya nampak Mustafa. Dia ada dekat kedai makan. Siapa dia? Mustafa lah. Pasal saya ada sebut nama sebelum tu. Baru saya letak kata ganti nama. Maka dalam ayat ni ibu, dalam ayat ni, cuba kalau Allah Ta'ala tak sebutkan sebelumnya, kita faham tak kembali pada siapa? Tak faham. Jadi sebelumnya Allah dah sebut, ma'alal ardi, ayat 7, apa yang ada di atas muka, atas bumi, maka ayat ke-8 tak payah ulanglah bumi itu. Maka digunakan kata ganti nama saja. Alaiha. Jelas tak sekarang alaiha tu kembali kepada bumi, jelas tak? Jelas tak kenapa tak payah sebut lagi sekali perkataan al-ard? Jelas kan? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah ibu ayah ya. Saya ulang balik, wa inna, dan sesungguhnya kami la, benar-benar ja'iluna, akan menjadikan ma, apa yang alaiha, atas bumi tadi, yang asalnya jadi perhiasan dan sebagainya, kami pasti akan menjadikan semua itu yang asalnya perhiasan itu menjadi sa'idan. Apa pula sa'idan ni Ustaz? Apa dia sa'idan? Okey, ibu-ibu jangan jawab dulu, biar saya jawab. Jangan jawab dulu, jangan laju je nak tulis sa'idan tu apa. Sabar. Ada yang dah standby dah tu, sabar. Biar saya tulis. Ibu yang nak tulis, ibu yang dah standby tu senyum sorang-sorang nampaknya. Kan? Okey. Sekejap ya. Apa maksud sa'idan ni boy? Sa'idan ni maksudnya permukaan bumi ataupun tanah lah. Ataupun permukaan bumi. Jelas ibu ayah ya? Kejap. Apa dia maksud sa'idan? Maksudnya permukaan bumi. Okey. Jadi sa'idan, permukaan bumi tu apa? Tanah lah. Permukaan bumi, atas muka bumi ni tanah lah. Betul? Atas muka bumi ni tanah. Jadi sa'idan tu maksudnya tanah. Baru tengok terjemah ibu. Apa terjemah ibu? Sa'idan apa? Apa terjemah sa'idan? Apa terjemah sa'idan ibu? Tanah, semua betul. Jadi sa'idan tu tanah ya? Tanah. Okey. Tanah lah. Tanah. Tanah yang macam mana? Nampak tak? Sa'idan ada dua. Yang rata tu Ibu Asimah dah terlanjak dah Ibu Asimah. Saya minta terjemah sa'idan saja. Yang rata tu terjemah lain. Okey.
Boleh lah, tak boleh lah. Tanah rata pun boleh. Tanah rata pun boleh. Boleh, boleh, boleh. Tak apalah, Ibu Asimah punya tanah yang rata boleh. InsyaAllah boleh. Juruza. Apa dia juruza? Apa dia juruza? Jangan jawab juruza, jangan jawab. Jangan jawab juruza. Stop, stop. Jangan jawab dulu. Juruza ni buaya. Maknanya tanah yang kering. Kering macam mana? Kering yang macam mana? Kering yang tak boleh tumbuh. Kering tanah tu tak boleh tumbuh apa-apa atas dia. Saya tahu ibu-ibu dah standby perkataan tu. Sabar-sabar. Jangan komen dulu. Ustaz ni beri-ria lah Ustaz ni. Ya ibu, saya beri-ria. Saya tak nak kita belajar kalang kabut. Sabar. Step by step. Step by step. Jadi, Su'aidan terjemahnya tanah. Su'aidan saja tanah. Juruza, sifat pada tanah tu. Sifat pada tanah. Tanah yang macam mana tu? Okay. Kalau tanah sekarang pun ada tanah banyak. Ada tanah subur. Ada tanah yang tak subur. Jadi, juruza maksudnya tanah yang yabisan la nabata fihi, tanah yang kering kontang ataupun tandus. Baru masing-masing tulis terjemah. Tanah yang apa tu? Juruza. Apa terjemah juruza? Laju, Haji Koseri. Yang gersang, tandus. Kenapa tak terjemah? Yang gersang, yang tandus lagi kering. Ibu Kukalsum, Ibu Syarifah Salwat, yang tandus. Ibu Radiah, tandus. Nampak? Kering kontang, tandus semua sama. Lagi. Bukan setakat tandus. Tandus lagi kering. Ada yang gersang, Ibu Rahil, gersang dan tandus. Ada tandus lagi kering. Yang pentingnya, terjemah juruza ni terjemah yang dahsyat. Dia punya tanah tu, tandus yang dahsyat. Yang satu pokok pun, selai rumput pun tak boleh tumbuh. Itu maksudnya. Okay, nampak tak Ibu Ayah? Okay. Jadi, yang apa ni, Ustazah Aliyah tulis, yang rata lagi tandus. Boleh, Masya Allah. Tabarakallah. Okay, sekarang nampak Ibu Ayah? Jadi, apa terjemah Su'aidan? Tanah. Tanah yang rata. Tanah yang rata. Juruza. Juruza sifat pada tanah yang rata tu. Yang tanah yang rata lagi tandus. Jadi terjemah juruza, tandus. Tandus yang macam mana? Tandus yang langsung tak boleh tumbuh pokok. Maka boleh terjemah gersang, tandus yang kering. Jadi yang penting terjemah itu, juruza tu memberi makna tak ada tumbuh apa-apa atas dia. Jelas Ibu ya? Lepas ni kalau kita baca, kita kenalah tahu pasal kita kena baca hari-hari. Ibu Naimah kering kontang. Betul? Masya Allah. Okay, sekarang ni semua tutup mata. Semua tutup mata. Ibu Ayah tutup mata. Saya baca dan Ibu Ayah cuba bayangkan terjemahnya. Saya baca. Ibu Ayah cuba bayangkan terjemah untuk ayat 8 ya. Tutup mata. Tutup mata Tutup mata. Amanah ni tutup mata. Saya baca, cuba bayangkan terjemah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sadaqallahul azim. Saya ulang. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sekarang ni ibu-ibu sambil tutup mata boleh tak bayangkan maknanya satu persatu kalimah? Kalau boleh cuba komen. Kalau boleh. Boleh Kak Dera, boleh semua, masya-Allah Ibu Ayah. Siapa kata kita tak boleh faham terjemah Quran? Ibu Ayah, kita semua boleh. Kita semua boleh faham kalimah Quran, tak susah. Syaratnya Kak Dora siap dapat ingat hafal. Allah bagi hafal, alhamdulillah. Tahniah Kak Dora ya, masya-Allah tabaraka. Ustazah Aliyah memang dah, Ustazah Aliyah hafizah dah 30 juzuk. Ustazah Aliyah ada 2 orang sini, Ustazah Aliyah dengan Ustazah Sofia ni muda lagi ni, anak murid saya. Kalau bulan Ramadan dia orang di madrasah kena khatam Quran dalam tarawih saja satu malam 15 juzuk. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah kita kena faham, cuba faham, hafal dan hayatilah ya. Saya baca pun, Ustaz baca pun duk bayangkan makna betul, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, Boya, boleh kita masuk ayat seterusnya? Ayat 9. Tengok saya senyum je pasal apa? Seronok. Seronok tengok ibu ayah. Cuma sekarang dalam pukul 10
10 minit kan kita nak bincang sikit lah, nak mesyuarat sikit. Ada benda yang saya nak bincang dengan ibu pasal masa pengajian kita ni. Pasal saya pun orang sibuk kat masjid juga. Dan saya pun kat masjid pun saya kena sibuk juga. Tu kita nak bincangkan macam mana ibu ayah ya. Okey. Ayat ke-9. Ayat 9 ni seronok ni. Ya. Ibu ayah, saya ni garang ke? Kalau garang cakap ya. Saya tak garam, cuma saya tegas. Okey. Kita terus ibu ayah ya. Ayat ke-9. Ayat ke-9 insya-Allah. Ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Sadaqallahul azim. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok pada perkataan bal. Am. Okey. Jadi saya tulis bintang-bintang ni kita dah masuk perbahasan baru. Terima kasih ibu semua komen ni, saya tak garang ya, alhamdulillah. Okey. Biasa ibu ya, kalau am ini biasa terjemahnya atau saja. Am ni terjemahnya atau saja. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Adakah kamu yang ciptakannya ataupun kami yang cipta? Biasa am terjemahnya atau. Tapi di sini ibu ayah, am bukan datang dengan makna atau. Bukan datang dengan makna atau. Di sini ada makna soal. Di sini am ada makna soal. Maka ibu ayah, terjemah ibu ayah nanti mesti ada soal. Pada am tu mesti ada perkataan macam soalan. Mungkin perkataannya akan jadi ataukah, ataupun adakah kamu menyangka, ataupun ataukah kamu menyangka, ataupun adakah kamu menyangka, ataupun bahkan adakah kamu menyangka. Macam itulah dia akan memberi makna soal. Okey. Jadi hasibta tu terjemah menyangka, hasibta tu menyangka. Kita tak nak terjemah sangka, saya nak tengok terjemah am saja. Cuba ibu-ibu terjemahkan am saja. Cuba terjemahkan am, saya nak tengok. Laju semua. Okey. Ibu Syarifah, adakah ataukah, nampak? Mesti soalan. Adakah, masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah ramainya. Seronok saya lah. Ibu-ibu semua sungguh-sungguh belajar. Nampak Ibu Kamariah, atau adakah? Cantik. Atau adakah, cantik. Atau adakah, ataukah, atau adakah, ataupun adakah, semuanya soalan. Padahal ibu, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah am ni biasa terjemah atau saja. Tapi kalau terjemah atau, tak nampaklah soalannya. Di sini am dengan makna soalan. Maka mesti terjemahnya bentuk soalan. Maka kita, ibu-ibu nampak terjemah ibu ayah, bahkan Ibu Khadijah punya, bahkan adakah. Yang penting mesti ada soalan. Jelas ibu ayah? Faham? Setakat ini faham? Untuk am saja. Untuk am saja faham tak? Untuk am faham tak? Untuk am? Jelas? Okey, Kak Dora jelas. Yang lain faham? Okey, bagus, masya-Allah. Jadi apa yang ibu ayah semua kena faham, ibu ayah semua kena faham, am di sini biasanya am terjemah atau. Tapi dalam konteks ayat ke-8, konteks ayat ke-9, permulaan ayat ke-9, am adalah memberi makna soalan, istifham, soalan. Maka mesti ada terjemah memberi makna soalan tadi. Maka atau tak, kalau kita terjemah atau saja tak nampak soalan. Dia mesti ataukah, ataupun atau adakah. Ibu Khadijah, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Baru masuk 10 minit yang lalu. Tak apa Ibu Khadijah, tak apa, tak ada masalah ibu ya. Okey, masya-Allah tabarakallah. Okey. Kita teruskan. Okey, saya buat bintang macam ni. Okey, kita dah stop. Maksudnya ibu-ibu dah tak payah komen lagi, bagi saya terangkan. Okey, macam bintang tu jangan komen ya. Bagi saya tulis.
Okey. Okey. Allahu Akbar. Hmm. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi hasiba. Fi'il madhinya hasiba, mudhari'nya tak silap saya yahsabu lah, tak silap saya. Hasiba yahsabu. Tak silap saya hasiba, mudhari'nya yahsabu. Maka babnya apa? Babnya ibu. Fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Maaf saya kata, ibu-ibu yang tak belajar ilmu sorof al-miftahi, first time dengar apa benda pula bab fa'ila yaf'alu ni, apa benda ni, akan rasa susah. Pasal apa susah? Pasal tak belajar lagi. Cuba ibu-ibu join pengajian peringkat pertama sorof al-miftahi. Yang belum join, peringkat ke-6 telah dibuka, tinggal lagi 30 lebih kemasukan ya, pendaftaran. Cukup 50 saya mulakan kelas, insya-Allah. Baru belas-belas orang. Yang belas-belas orang tu pun saya bagi masuk grup pengajian ni, live ni. Percuma je. Pasal apa? Pasal saya nak kita belajar online tu, kaedah pun belajar, dan kita belajar kaedah dalam grup pengajian yang Surah Miftah itu, dan kita adaptasikan dalam kita punya live ni. Okay. Cukup. Hasibah yahsabu bab apa? Jawab dalam hati. Fa'ila yaf'alu. Okay. Ibu ayah, perkataan hasinba ni, biasa ibu ayah dengar pada perkataan apa tu? Biasa kita dengar yang ada hasinba. Apa perkataan ni biasa kita dengar? Apa dia? Hisab. Betul tak? Ada orang hisab. Apa dia hisab? Apa terjemah hisab tu? Muhasabah pun boleh. Masya Allah Ibu Rahil. Muhasabah. Okey. Apa dia hisab? Ibu-ibu dulu ada belajar ilmu matematik kan? Zaman dulu panggil apa? Ilmu hisab. Zaman apa ni dulu yang guna SRP dulu semua kan? Ibu-ibu sebut pengajian ilmu hisab. Matematik kira-kira. Betul. Jadi. Ambil dah. Semua dah terjemah kira-kira semua. Okey. Cuba Ibu Nisa, Makcik Nisa terjemah menyangka. Betul, Masya Allah. Okey. Sekarang ni kita menyangka tu kalimah yang kita akan faham lepas ni. Okey. Stop pada Makcik Nisa saja. Stop pada Makcik Nisa. Yang ni jangan komen dulu. Kita tengok saya nak terangkan. Ibu ayah, dengar saya kata ya. Dengar saya kata. Saya kira bintang di langit. Saya kira bintang di langit. Saya kira ada 3 biji bintang di langit. Saya kira bintang di langit ada 3 biji. Maka itu kira dengan mana apa? Kira dengan mana? Count. Betul, count. Bahasa Inggeris count. Kira dengan makna mengira, counting. Betul? Okey, satu lagi. Saya kira petani hujan. Saya kira petani hujan. Adakah itu kira dengan makna membilang? Tidak, itu kira dengan makna menyangka. Maknanya ibu, hisab ni terjemahnya kira. Kira ni ada boleh terjemah kira dengan makna membilang. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5 tu saya mengira, saya membilang. Ada kira dengan makna menyangka macam Makcik Nisa tulis. Kira dengan makna menyangka, ini yang dimasukkan dalam ayat ni. Jadi hasibata ataukah hasibata, kalaupun terjemahnya kamu mengira, tapi mengira di sini dengan makna menyangka, bukan dengan makna membilang. Jelas ni ibu ayah? Okey. Jadi kalau Quran ibu terjemah mengira, ibu-ibu kena faham mengira dengan makna menyangka. Ada juga Quran terjemahnya terus menyangka, direct terjemahnya kamu menyangka. Okey, stop, jangan tulis dulu, bagi saya buat. Hasiba, kotak pertama hasiba, fi'il madhi. Kotak pertama hasiba. Hasiba dia seorang lelaki menyangka. Kalau mereka berdua menyangka, tambah alif di belakang hasiba macam tu. Ini saya laju je. Kalau mereka ramai lelaki telah menyangka, hasibu tambah waw alif. Kalau dia seorang perempuan telah menyangka, tambah ta mati, hasibat. Kalau mereka berdua perempuan telah menyangka, hasiba tambah ta alif, hasibata. Mereka berdua perempuan telah menyangka. Kalau mereka untuk ramai perempuan telah menyangka, kena tambah nun bari atas di belakang. Jadi, dan bermula kotak ke-6, huruf akhir dimatikan. Hasiba, apa huruf akhir hasiba? Huruf ba. Maka, hasibna, mereka ramai perempuan telah menyangka, hasibna. Ustaz cakap apa ni? Ustaz tak faham lah. Ibu-ibu tak faham kerana ibu-ibu tak belajar lagi, ataupun dah masuk dalam grup tapi belum dengar dan catat poin penting. Ataupun ibu-ibu
ibu ayah memang belum faham lagi. Tak apa. Kalau dah catat tapi belum faham, Allah Ta'ala belum bagi faham. Sabar. Okey. Tengok kotak ketujuh untuk rumus fi'il madhi, kotak ketujuh tambah ta baris atas. Maknanya ibu, kalau fi'il madhi nak bagi makna kamu, kena tambah ta baris atas di hujung. Tadi hasibah dia. Kalau kamu menyangka, hasimba, batu matikan, tambah ta baris atas jadi hasibata. Jadi terjemah hasibata mesti ada kamu, mesti ada mengira atau menyangka. Baru ibu terjemah, apa terjemah hasibata Quran ibu ayah? Hasibata, apa terjemahnya? Hasibata saja. Tak payah terjemahkan Saya nak hasibata saja. Nampak engkau menyangka, mesti ada engkau ya. Engkau ataupun kamu. Ibu Kulsum mengira saja. Dia mesti ada engkau mengira betul. Nampak tak? Sama ada mengira atau menyangka. Jadi kalau siapa terjemah mengira, kira tu dengan makna menyangka. Siapa terjemah mengira, kita kena faham kira tu dengan makna kira menyangka. Jadi kalau Quran terjemah menyangka, itu dia terus ambil direct makna yang kita nak faham. Macam tu. Okey, jelas? Alhamdulillah. Takut orang faham kira ni counting pun mengira 1, 2, 3, 4 tu pun kira juga. Tapi kita faham di sini bukan kira counting tapi kira dengan makna menyangka. Jadi baru 2 perkataan, baru hasibata tu. Itu dah pun dah panjang masa ni. Tinggal lagi 10 minit je lagi insya-Allah. Tak apa. Ataupun tu ataukah ataupun atau adakah hasibata kamu menyangka, kamu mengira. Siapa kamu tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anna terjemah anna ni boleh terjemah sesungguhnya, boleh terjemah bahawasanya. Saya ulang balik, boleh terjemah sesungguhnya, boleh terjemah bahawasanya. Tengok terjemah ibu ayah apa dia anna, sesungguhnya ke bahawasanya, anna saja, Apa terjemah? Sesungguhnya, nampak ada bahawasanya ada, sesungguhnya ada. Dua-dua boleh. Cantiknya bahasa Arab ni. Okey. Jadi ibu ayah, cukup ibu ayah. Cukup ibu Asimah bukan bahawa saja, mesti bahawasanya. Bahawa boleh lah, tapi bahawa tu macam tak cantik lah. Cantiknya bahawasanya ya. Okey, cukup. Ibu sampai ibu Fifah saja, ibu Asimah saja. Okey ibu ayah, fokus kat saya. Biasa kan kita jumpa inna dan biasa juga kita jumpa anna. Apakah dia perbezaan di antara inna dengan anna ni? Dari segi makna, inna dengan anna, dua-dua ni menegaskan perkataan. Kita terjemah sesungguhnya, biasanya terjemah sesungguhnya ataupun bahawasanya lah. Okay, ada senya tu menunjukkan tegas. Cumanya beza, kalau inna biasanya di permulaan ayat. Contoh, ada bukan mesti ayat Quran tu di depan, bukan. Contohnya ayat Quran panjang. Satu ayat panjang tu ada ayat-ayat dalam dia. Ada banyak ayat dalam dia. Contoh ibu ayah, ada satu ayat panjang. Ayat kursi panjang. Ada 9 waqaf pada ayat kursi. Mungkin ada antara waqaf tu ada waqaf-waqaf yang sebenarnya itu ayat baru. Tapi dalam satu ayat yang panjang. Okey? Biasa kita jumpa inna ni di permulaan ayat. Contohnya, ayat-ayat panjang, tiba-tiba sampai Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini di hujung satu ayat, mungkin hujung satu ayat yang panjang. Tapi innallah itu adalah walaupun di hujung satu ayat yang panjang, tapi dia kira ayat baru dalam ayat tersebut. Ni ayat dalam ayat lah. Biasa kalau macam tu kita jumpa inna. Tapi inna ni di permulaan ayat. Kalau anna di tengah-tengah, nampak ni? Hasibata inna ke anna? Anna. Bukan inna tapi anna. Maka kalau kita nak tahu bezanya secara asas, anna biasanya di tengah-tengah kalimah, anna di tengah-tengah ayat, inna di permulaan ayat. Jelas ya? Okay. Jadi anna boleh terjemah sesungguhnya, boleh terjemah bahawasanya. Kita tengok pula. Ashabal kahfi. Kita tengok ashab saja. Kalimah ashab ini buaya. 3 huruf utamanya apa? Sad, ha dengan ba.
Cuma ashab tengok pada kesesuaian, tengok pada konteks ayat. Kalau kita kata ashabul kahfi, pasal apa terjemah ashabul kahfi? Biasanya lah, ashabul kahfi apa terjemahnya? Cuba tengok terjemah ibu apa di ashabul kahfi? Ashabul kahfi terjemahnya apa? Ashabul kahfi. Terjemah ashab, penghuni. Ibu Rahil punya penghuni. Yang lain? Semuanya penghuni ya, nampak? Ada terjemah pada pemuda pun ada. Ibu Khadijah pada pemuda. Yang lain semua penghuni ataupun yang mendiami. Okey, ibu cukup. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi ashab dalam ayat ni, terjemahnya penghuni. Penghuni gua. Tapi kalau kita kata, para ashabur Rasulillah. Ashabur Rasulillah. Adakah terjemahnya para penghuni Rasulullah? Apa pula terjemah pada ashabur Rasulillah? Apa terjemah ashab di situ? Terjemah sahabat-sahabat pula. Terjemah sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah, terjemah sahabat-sahabat. Takkan dia kata pada penghuni Rasulullah pula. Ustaz, surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, ashab tu terjemah penghuni, maka ashabur Rasulillah, penghuni Rasulullah lah. Wala'ayazubillah. Macam dia terjemah macam tu pula. Kan? Okey. Seterusnya ibu ayah. Lagi tengok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa terjemah ashabil fil ibu ayah? Apa terjemah ashabil fil pula? Apa terjemah ashab pada ashabil fil? Apa dia? Ibu Radiah, betul. Tentera pula terjemahnya. Rombongan tak tepat Ibu Rahil. Lebih tepat pada tentera. Tentera bergajah. Betul dia Makcik Nisah yang betul. Ashabil fil, ashab terjemah tentera pula. Tentera bergajah. Tentera pula terjemahnya. Mana betul ni Ustaz? Ashab ni ada terjemah penghuni gua. Penghuni ada terjemah para sahabat. Ada terjemah tentera. Mana satu ni? Satu lagi tak cukup. Satu lagi. Surah Yasin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا Ibrahim laju penduduk ashab al-qaryah, penduduk pula terjemahnya. Penduduk pula, ya Allah, mana satu ni? Ashab al-qaryah, penduduk kampung. Kejap penduduk, kejap. Mana satu ni? Pasal tu lah ibu ayah bahasa Arab ni, kita kena, bahasa Arab ni luas bahasa ni. Dan pula Arab Quran luas bahasa. Tak boleh lah ibu-ibu tengok terjemah terus pegang. Yang saya tahu ashab terjemahnya penduduk, penghuni. Ini je terjemahnya. Tak boleh lah macam tu. Dia kita kata kita ada tengok siaqul kalam ataupun konteks ayat. Maka dalam ayat ni, konteks ayat ini ashabal kahfi, takkan nak terjemah pemuda, takkan kita nak terjemah tentera gua, takkan nak terjemah penduduk gua, penduduk dia naik ni penghuni. Jelas ya? Okey, jadi ashab di sini terjemahnya penghuni, para penghuni. Saya pun dah ngantuk dah ni. Di sini ashab para pemuda, para penghuni boleh ataupun para pemuda. Tengok kesesuaian lah. Kalau terjemah para pemuda gua pun boleh, para penghuni pun boleh, tak ada masalah. Last. Tengok pada kalimah Al-Kahfi. Warraqim tu sambung minggu depan insyaAllah. Ya. Perkataan Al-Kahfi. Ibu ayah, nak tanya ibu ayah ya. Nabi SAW ketika mana baginda dapat wahyu yang pertama, baginda dapat wahyu pertama di mana? Wahyu pertama di mana? Gua Sur. Betul ke Kak Adora? Bukan Gua Sur. Gua Sur itu ketika Nabi nak berhijrah. Baginda duduk di Gua Sur sekejap dengan Sayyidina Abu Bakar. Gua Hira, betul, Gua Hira. Jadi ibu ayah, kalau ibu ayah, siapa kat sini yang dah sampai Gua Hira? Cuba komen. Yang dah sampai Gua Hira, saya. Yang dah sampai ke depan Gua Hira ya, depan Gua Hira. Ramainya, Masya Allah. Memang kuat kaki masing-masing. Saya hari tu saya pergi, saya tak larat bawa jemaah dah. Saya kata, ibu-ibu naiklah atas, saya tunggu bawah. Saya tak larat dah. Saya pun, adalah jemaah yang jaga ibu tu. Tak larat, saya pun mengetih kat bawah je lah.
kalau best nak pergi Gua Hira tu, kita pergi Maghrib dekat surau kat bawah tu. Maghrib surau kat bawah tu, lepas Maghrib masih lagi cerah lagi sikit lagi kan. Baru kita naik. Isyak kat atas. Masya Allah. Dan lapang, boleh pergi ke Gua Hira tu, masuk dalam. Ibu ayah, dalam Gua Hira boleh muat 10 orang ke 11 orang. Dalam Gua Hira boleh muat 10 orang ke 11 orang dalam Gua Hira. Saya tanya 10 ke 11 dalam Gua Hira. Fikir. Okey, Ibu Rahim tak tahu. Itu jawapan yang bagus, tak tahu. Ibu Nurul 11. Ibu Gua Hira ni boleh muat 2-3 orang je. Kecil je, dalam 2-3 orang je. Tak besar pun, kecil. Dalam 2 orang. Saya jemaah tu pun, kalau orang ketiga pun dia kena kat luar sikit. Saya ada semain jemaah dalam tu. Tapi boleh seorang, boleh dalam 2 orang je. Okey. Jadi ibu-ibu pergi kat Gua Hira tu, dia tulis, kita belajar kan, Gua kan Kahfi kan. Dia tulis Kahfi Hira ke? Dia tulis Kahfi Hira ke? Ibu memang betul. Bukan Kahfi Hira, dia tulis apa? Ghor. Macam ni betul, ghor. Ghor. Ghor ni maksudnya gua. Ghor gua. Ustaz, Kahfi gua kan? Kahfi pun gua juga. Kahfi pun gua juga. Tapi apakah ada perbezaan di antara ghor dengan kahf? Ghor pun gua. Kahfi pun gua juga. Apa bezanya? Kalau ghor dia kecil. Dia kecil. Kalau kahfi dia besar, boleh muat dalam 10-11 orang. Gua dia macam lapang sikit. Dia macam ada laman dalam gua tu. Itu dipanggil kahfi. Gua yang besar, yang boleh muat dalam 10-11 orang ke atas. Kalau gua tu kecil, dipanggil ghor. Okay, Ibu nampak? Ashabal kahfi, kahfi tu gua yang besar dalam dia. Boleh muat dalam 10 ke atas. Boleh Ibu ya? Cukup setakat ini saja. Kita nak mesyuarat sikit, nak bincang sikit ni Ibu ya. Nak bincang sikit. Okay. Untuk besok ada untuk hari Khamis khas untuk pada peserta yang ikuti pengajian